Malaysia adalah sebuah negara maritim yang dikelilingi lautan dan sentiasa terdedah kepada ancaman. Antara bentuk ancaman adalah rompakan di laut, lanun, penculikan untuk tebusan, penyelundupan barang terlarang, pencerobohan migran dan kecurian hasil laut oleh pihak nelayan asing. Dianggarkan kerajaan rugi hampir 6 bilion ringgit setahun akibat kegiatan perikanan haram dan jenayah lain di domain maritim kita. Menurut Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia, Tan Sri Muhammad Reza Sani, sebagaimana yang dipetik oleh Agensi Berita Nasional bernama pada 28 April 2022 yang lalu, 61% aset-aset Tentera Laut Diraja Malaysia adalah usang. Akibatnya, anggota TLDM tidak dapat menjalankan tugas mereka sebaik mungkin. TLDM berperanan penting menjaga keselamatan di kawasan lautan yang merupakan kawasan yang kaya dengan sumber semula jadi dan hidrokarbon yang merupakan penyumbang utama kepada pendapatan negara. Oleh itu, TLDM perlu dalam keadaan siap siaga sepanjang masa untuk mendepani ancaman maritim, termasuk dari sudut kelengkapan dan keupayaan aset-asetnya. Dalam Kertas Putih Pertahanan yang dibentang oleh Menteri Pertahanan pada 2 Disember 2019, sewaktu Pakatan Harapan memerintah, TLDM mengharapkan mereka akan mempunyai kapal tempur pesisir ataupun Littoral Combat Ship LCS yang dilengkapi helikopter yang memiliki keupayaan peperangan anti udara, anti permukaan dan anti kapal selam. LCS juga diharapkan dapat menggantikan kapal frigate dan korvet yang telah berusia. Dengan terdedahnya apa yang berlaku kepada LCS, kami yakin pihak yang paling sedih dengan skandal ini adalah penggunanya ataupun end user, iaitu warga TLDM sendiri, di samping rakyat Malaysia. Kami kesal sikap kepimpinan UMNO yang sebelum ini melayan tentera secara take it or leave it apabila mereka memesan kelengkapan ketenteraan tanpa mengambil kira keperluan penggunanya ataupun end user, iaitu anggota tentera kita. Yang dipentingkan adalah mendapat projek untuk kroni-kroni mereka, bukannya memenuhi keperluan ketenteraan kita. Pendedahan laporan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara ataupun PAC bahawa Menteri Pertahanan pada ketika LCS ini bermula, iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, telah mengarah reka bentuk LCS ditukar dari desain Sigma yang diminta dan diperlukan oleh TLDM kepada desain Gowin yang dicadangkan oleh Bousted Naval Shipyard BNS yang merupakan main con dalam projek ini, yang juga dicadangkan oleh pembekal dari Perancis. Ini adalah contoh jelas tragedi take it or leave it yang berlaku. Kita perlu ingat, dan saya rasa ramai juga ingat, bahawa pembekal dari Perancis ini adalah syarikat DCNS yang juga terkait dan terpalit dengan isu-isu melibatkan kapal selam Scorpene sebelum ini. Kami, Pakatan Harapan, berjanji akan menyambung kembali siasatan yang telah dihentikan oleh kerajaan PN dan BN selepas kami dijatuhkan, jika rakyat memberi mandat semula kepada kami dalam pilihan raya umum yang akan datang. Kami juga akan melaksanakan segala strategi yang telah dikemukakan dan dibentang dalam Kertas Putih Pertahanan yang dibentang pada 2 Disember 2019. Kami akan memastikan Angkatan Tentera Malaysia akan mendapat layanan terbaik dan warganya dibekalkan dengan kelengkapan yang sesuai dan terbaik untuk menjalankan tugas mereka bagi mempertahan negara kita. Terima kasih.